Percanggahan yang kelima tentang peristiwa yang amat penting dalam sejarah agama Kristian, pensaliban Yesus ini ialah bilakah waktu Yesus disalib? Apakah waktu tengah hari ataupun waktu pagi? Kita perhatikan beberapa ayat yang ada di dalam Bible. Gospel Mark menyatakan bahawa Yesus disalib pada waktu pagi, jam 9 pagi. Kita perhatikan ayat ini. It was 9 in the morning when they crucified him. The written notice of the charge against him read, "The King of the Jews." They crucified two rebels with him, one on his right, one on his left. Ini kenyataan yang ada dalam Mark. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Mark chapter yang ke-15 ayat 25 hingga ayat 27. It was 9 in the morning. Hari jam 9 pagi. When they crucified him. Ketika mana mereka mensalib Jesus. So, apa yang dijelaskan dalam ayat yang ke-25 ini ialah Jesus disalib di Bukit Golgota pada jam 9 pagi. Ini kenyataan Mark. Tuan-tuan perhatikan ayat yang ke-25 . It was 9 in the morning when they crucified him. Secara jelas, ayat ini menyatakan bahawa mereka telah pun mensalib Jesus pada jam 9 pagi. Perhatikan percanggahan yang berlaku, di mana dalam Gospel John pula disebutkan bahawa Jesus disalib waktu tengah hari. Perhatikan ayat ini. It was the day of preparation of the Passover. It was about noon. Here is your king, Pilate said to the Jew. But they shouted, "Take him away, take him away, crucify him." Shall I crucify your king? Pilate asked. We have no king but Caesar. Dalam bahasa Arab kita panggil Kaisar, dalam bahasa Melayu pun kita panggil Kaisar, sebab tu saya sebut Kaisar di sini. And the chief priest answered. Finally, Pilate handed him over to them to be crucified. Dalam John, ayat yang ke-14 di sini, hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12 tengah hari. Perhatikan kat sini, perkataan jam 12. Ini adalah merupakan terjemahan Alkitab dalam SBDA. Dalam bahasa Inggeris disebutkan it was about noon. Noon diterjemahkan dalam Alkitab SBDA sebagai 12 tengah hari. Perhatikan di sini tuan, ini bukan terjemahan saya. Saya mengambil direct daripada Bible dalam bahasa Inggeris dan juga Bible terjemahan Alkitab SBDA dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggeris disebutkan it is about noon, di mana Jesus sewaktu nak disalib ikut dakwaan mereka dalam kesibukan persiapan mereka untuk menyambut perayaan Passover. Passover adalah perayaan orang Yahudi menyambut perayaan tersebut mengenang bagaimana Nabi Musa membawa orang-orang Yahudi keluar daripada Mesir. Kejayaan Nabi Musa membawa kelompok orang Yahudi keluar daripada Mesir di bawah cengkaman Firaun. Inilah perayaan Passover. So mereka menyambut perayaan ini setahun sekali. Dan waktu itulah waktu seperti mana mereka dakwa Jesus nak disalib. Dan apa yang dijelaskan dalam John di sini ialah it was about noon. Ia adalah lebih kurang waktu tengah hari. Namun terjemahan dalam bahasa Melayu diterjemahkan di sini kira-kira jam 12 tengah hari. Kira-kira jam 12 tengah hari. Apa yang saya nak tekankan kat sini, mungkin bahagian bawah itu tuan-tuan boleh baca lebih detail, tetapi saya nak jelaskan ayat yang ke-14 di mana dalam John di sini Jesus dinyatakan bahawa Jesus disalib pada waktu tengah hari. Waktu
Jesus disalib ialah waktu tengah hari. Perhatikan, dalam Gospel John disebutkan bahawa pensaliban berlaku waktu tengah hari, manakala dalam chapter Mark pula dinyatakan bahawa dalam Mark pula chapter yang ke-15 dinyatakan bahawa Jesus disalib jam 9 pagi. Manakah satu yang betul ini? Waktu Jesus disalib, sama ada Jesus disalib waktu 9 pagi ataupun beliau disalib jam 12 tengah hari, di mana dalam Mark dijelaskan secara angka tepat Jesus disalib waktunya jam 9 pagi. Manakala dalam John dijelaskan Jesus disalib waktu tengah hari. 9 pagi bukan waktu tengah hari. Walaupun apa musim sekalipun, musim panas pun 9 pagi walaupun dah panas tetap dipanggil sebagai waktu pagi. Namun dalam John dijelaskan it is about noon, dan diterjemahkan dalam bahasa Melayu dalam Alkitab bahasa Melayu sebagai noon, sebagai jam 12 tengah hari. So persoalan yang timbul, bilakah waktunya Jesus disalib? Sama ada jam 9 pagi ataupun dalam waktu tengah hari, 12 tengah hari. So ini adalah percanggahan yang cukup jelas yang terdapat dalam Bible. Kelima-lima perkara ini, siapakah orang yang membawa palang salib? Apakah warna pakaian yang dipakai oleh Jesus? Yang ketiga, apakah bahan yang dicampur kepada arak yang diberikan kepada Jesus sebelum beliau disalib? Yang keempat, apakah Jesus merasa dahulu arak tersebut ataupun serta-merta menolak? Yang kelima, bilakah waktunya Jesus disalib? Kelima-lima percanggahan ini berlaku amat jelas, dan kesemua fakta-fakta yang bercanggah ini saya ambil daripada Bible yang merupakan kitab rujukan kepada masyarakat ataupun penganut agama Kristian. Yang jadi masalah, semua percanggahan ini timbul menjadi satu persoalan sejauh mana kesahihan, kebenaran Jesus dihantar sebagai juru selamat. Sebab mengikut akidah orang Kristian, seperti mana yang dibawa oleh Paul, Jesus dihantar oleh the Father sebagai juru selamat untuk menyelamatkan orang ramai daripada dosa warisan yang diwarisi daripada ayah manusia, iaitu Nabi Adam AS. Lantaran itu, Jesus mati di tiang salib untuk menembus dosa. Oleh kerana terlampau banyak percanggahan-percanggahan di dalam Bible ini, maka timbullah persoalan sejauh mana kebenaran peristiwa Jesus mati di tiang salib. Sebagaimana dakwaan yang didakwa oleh Paul, Jesus mati di tiang salib sebagai juru selamat. Di mana akidah ini tidak pernah pun diajar oleh Jesus sendiri. Tidak ada ayat-ayat dalam Bible di mana Jesus menyatakan bahawa beliau datang sebagai juru selamat untuk menghapuskan dosa warisan yang diwariskan oleh bapa kita Nabi Adam pada manusia, untuk Jesus mati di tiang salib. Sebagaimana akidah yang dibawa oleh Saint Paul, akidah crucifixion, pensaliban Jesus. Di sinilah apa yang disebutkan oleh Hans Küng sendiri, the difference between the faith of Jesus and the faith in Jesus. The faith of Jesus lah akidah yang dibawa oleh Jesus. The faith in Jesus adalah akidah tentang Jesus yang dibawa oleh Saint Paul. Percanggahan yang cukup nyata, percanggahan yang cukup jelas. Saya tertarik apabila kita gandingkan percanggahan-percanggahan ini dengan ayat Al-Quran. Allah SWT menjelaskan dalam surah An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mau bertadabbur dengan Al-Quran? Sekiranya Quran ini datangnya selain pada Allah SWT, nescaya wujudnya percanggahan-percanggahan di sana sini.
Allah SWT mencabar manusia, carilah percanggahan dalam Al-Quran. Sekiranya kamu dakwa itu adalah tulisan manusia, sekiranya kamu dakwa itu bukan daripada Allah, sekiranya kamu dakwa itu tulisan Nabi Muhammad, nescaya kalau ia tulisan manusia, adanya percanggahan-percanggahan di sana sini. Dan ayat ini dapat juga kita terapkan dalam Bible. Terlampau banyak percanggahan-percanggahan yang ada dalam Bible membuktikan bahawa berlakunya penyelewengan perubahan yang ada dalam Bible. Dan saya tertarik dalam preface ataupun dalam pendahuluan Bible, Good News Bible, ada dijelaskan, in order for us to translate the text from Greek to English, untuk kami menerjemahkan teks Bible ini daripada Greek kepada bahasa Inggeris, adanya perubahan, penambahan dan pengurangan. Secara terang-terang mereka bagi tahu bahawa adanya perubahan, penambahan dan pengurangan dalam ayat-ayat tertentu dalam Bible, dalam usaha mereka untuk menerjemahkan teks Greek ke dalam bahasa Inggeris. Dan percanggahan ini seperti ini yang Allah sebutkan, sekiranya ia datang kepada manusia, nescaya kamu akan dapati banyak percanggahan-percanggahan di sana sini. Dan kita nampak percanggahan-percanggahan di dalam Bible, berarti ialah satu bukti yang jelas wujudnya perubahan, penyelewengan ataupun pemalsuan fakta yang ada dalam Bible. Dan ini diakui sendiri oleh Bible dalam Jeremiah chapter yang ke-8 ayat yang ke-8, di mana Bible sendiri mengutuk para ilmuwan agama mereka. How could you claim that you are the wise man? Bagaimana kamu mendakwa kamu adalah orang yang bijaksana, sedangkan kamu telah mengubah ayat-ayat Tuhan? Ini termaktub dalam Jeremiah chapter yang ke-8 ayat yang ke-8. Dan Al-Quran mengukuhkan lagi, sekiranya ialah daripada tangan-tangan manusia, nescaya akan adanya percanggahan-percanggahan di sana sini. Dan kita nampak bahawa percanggahan-percanggahan ini jelas dalam peristiwa pensaliban Yesus. Dan Al-Quran sendiri menafikan bahawa Yesus mati di tiang salib. Kita perhatikan apa yang Allah SWT jelaskan. Wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi syakkin minhu ma lahu bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann wa ma qataluhu yakina. Dan mereka mengatakan bahawa sungguhnya kami telah pun membunuh Isa anak Maryam, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Lalu Al-Quran menjelaskan padahal mereka tidak membunuh dan mereka tidak pun mensalib Yesus, walakin syubbiha lahum, tetapi ada orang yang disupakan, iaitu Judas pengkhianat, yang disupakan orang tersalah. Sebab tentera-tentera Pilate tidak mengenali Yesus, bahkan tentera Pilate tidak mengenali Judas. Siapakah yang tertangkap? Itulah Judas yang ditangkap, yang disupakan oleh Allah SWT, dan Judaslah yang disalib. Al-Quran menafikan Yesus disalib. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuh Yesus dan mereka tidak mensalib Yesus. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin minhu. Dan sesungguhnya orang yang berselisih faham tentang pembunuhan Isa alaihissalam benar-benar dalam keraguan tentang apa yang mereka bunuh, apakah yang mereka lakukan, ya. Ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann. Sungguhnya mereka hanya mengikut prasangka. Mereka tak kenal pun siapa itu Judas, mereka tak kenal siapa itu Yesus. Sebab yang membunuh ini adalah tentera-tentera Pilate ataupun yang mensalah tentera-tentera Pilate. Mereka tidak mengenali Judas, mereka tidak mengenali Yesus. Sebab mereka bukan beragama Yahudi, mereka beragama paganisme yang mengikut agama Pilate ketika itu. Dan tentera ini tidak mengenali Pilate, Yesus dan juga Judas. Dan Al-Quran secara jelas menyatakan bahawa mereka yang membunuh itu adalah mengikuti syak wasangka, menyangka bahawa itu adalah Yesus. Sebenarnya bukan Yesus. Wa ma qataluhu yaqina. Dan mereka tidak membunuh dengan yakin bahawa orang yang dibunuh itu adalah Yesus. Apa yang saya nak gambarkan di sini, Al-Quran menafikan bahawa Yesus mati di tiang salib. Al-Quran menafikan bahawa mereka telah pun membunuh Yesus. Namun
apa yang dijelaskan oleh Al-Quran ini dikuatkan dengan percanggahan-percanggahan ayat di dalam Bible yang secara jelas menyatakan bahawa adanya percanggahan-percanggahan sepanjang peristiwa persaliban Yesus ini. Dari awal, siapakah orang yang membawa palang salib untuk Yesus? Sama ada Simon ataupun Yesus sendiri. Yang kedua, apakah warna pakaian dipakai oleh Yesus ketika mana beliau diarak ke Bukit Tengkorak ataupun Bukit Golgota? Yang ketiga, apakah bahan yang dicampur kepada arak yang diberikan pada Yesus? Yang keempat, apakah Yesus merasa arak tersebut kemudian dia tolak ataupun serta-merta Yesus menolak tanpa merasa? Yang kelima, bilakah waktunya Yesus disalib? Kelima-lima percanggahan ini jelas berlaku dalam Bible, jelas dinyatakan oleh Bible yang menyebabkan kita meragui sejauh mana kebenaran ayat-ayat tersebut. Bukankah ini menjadi dalil yang jelas, bukti yang jelas, keraguan-keraguan yang timbul sepanjang peristiwa yang dinyatakan dalam Bible itu sendiri.